Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saya berjaya menyiapkan e-book saya yang bertajuk Pejuang Saham Average Directional Movement Index Wilder. Nama saya Nur Afifah binti Arifin. InsyaAllah saya akan menerangkan serba sedikit tentang e-book saya. Untuk pengenalan, Average Directional Index pada mulanya direka oleh Wells Wilder untuk carta harian komoditi, tetapi kemudian diubah suai supaya ia boleh digunakan di pasaran lain dan untuk pelbagai tempoh masa. Pengubahsuaian ini membolehkan ADX menjadi indikator untuk mengesan kekuatan trend pasaran dan menganalisis trend dengan bantuan tambahan indikator arah. ADX adalah indikator khusus yang digunakan oleh penganalisis teknikal dan pelabur untuk menentukan kekuatan trend. Trend ini boleh sama ada naik atau turun, yang ditunjukkan oleh dua petunjuk yang sering mengiringi ADX, iaitu penunjuk arah positif yang biasanya dikenali sebagai positif TI. Penunjuk arah negatif dikenali sebagai negatif TI. Hal ini kerana ADX dibentangkan dengan tiga garis berasingan melambangkan setiap indikator. Setiap garisan digunakan untuk membantu menilai pelaburan sama ada ia perlu diambil dalam jangka masa pendek atau panjang. ADX juga diplotkan sebagai satu garis dengan nilai dari paras rendah sifar hingga paras tertinggi 100. ADX tidak menentukan sesuatu arahan tetapi ia mencatatkan kekuatan trend sama ada harga trend naik atau turun. Indikator biasanya diplotkan dalam tertingkat yang sama dengan dua DMI di mana ADX diperolehi seperti rajah 1. Anda boleh lihat di rajah 1 seperti apa yang saya terangkan tadi. Okey, sekarang apabila positif DMI berada di atas negatif DMI, harga bergerak ke atas dan ADX mengukur kekuatan aliran uptrend. Apabila negatif DMI berada di atas positif DMI, harga bergerak ke bawah dan ADX mengukur kekuatan downtrend. Rajah 1 adalah contoh uptrend reversing ke downtrend. Perhatikan bagaimana ADX meningkat semasa uptrend apabila positif DMI berada di atas negatif DMI. Apabila harga reverse, negatif DMI crossing di atas positif DMI dan ADX meningkat lagi untuk mengukur kekuatan downtrend. Nilai ADX membantu pelabur mengenal pasti trend yang paling kuat dan paling menguntungkan untuk melabur. Nilai-nilai ini juga penting untuk membezakan antara kaedah trend dan bukan trend. Ramai peniaga akan menggunakan bacaan ADX di atas 25 untuk mencadangkan bahawa trend cukup kuat untuk melakukan strategi-strategi trend trading. Sebaliknya, apabila ADX berada di bawah 25, ramai yang akan mengelak untuk melakukan strategi-strategi trend trading. Kita boleh lihat di rajah 2. ADX yang rendah biasanya merupakan tanda pengumpulan atau pengedaran. Apabila ADX berada di bawah 25, untuk lebih daripada 30 bar, harga memasuki keadaan julat dan corak harga lebih mudah untuk dikenal pasti. Harga kemudian bergerak ke atas dan ke bawah antara resistance dan support untuk mencari faedah selling dan buying. Dari keadaan ADX yang rendah, harga akhirnya akan tercetus menjadi trend. Rajah 3 menunjukkan harga bergerak dari harga ADX yang rendah kepada uptrend dengan ADX yang kukuh. Arah garis ADX adalah penting untuk membaca kekuatan trend. Apabila garis ADX meningkat, kekuatan trend semakin meningkat dan harga bergerak ke arah trend. Apabila garisan jatuh, kekuatan trend semakin berkurangan
dan harga memasuki tempoh retracement atau consolidation. Kita boleh lihat di rajah 4. Salah faham yang biasanya berlaku adalah garis ADX yang jatuh bermakna trend tersebut berlaku reversing. Garis ADX yang jatuh hanya bermakna bahawa kekuatan trend semakin lemah. Tetapi ia biasanya tidak bermakna trend tersebut berlaku reversing, melainkan terdapat climax harga. Selagi ADX berada di atas 25, adalah lebih baik untuk berfikir tentang garis ADX yang jatuh kerana lemah. Seperti di rajah 5. Seterusnya, kaitan harga dan ADX. Penganalisis dan pelabur jarang menggunakan indikator ADX secara sendiri. Oleh kerana ia tidak menunjukkan arah trend, ia biasanya digunakan bersama-sama dengan indikator trend seperti moving average atau support dan resistance yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga. Sebagai contoh, aplikasi yang ideal menggunakan indikator trend dalam kombinasi dengan ADX akan menjadi contoh di mana harga security telah dilaburkan dalam julat dengan harga support dan resistance yang jelas, tetapi kemudian memecahkan julat pelaburan itu dengan trading melalui support dan resistance. Jika harga breakout disertai dengan bacaan ADX yang meningkat serta menunjukkan kehadiran trend, maka itu akan membentuk indikator yang mengesahkan breakout. Bagi seorang pelabur, dia akan meneruskan pelaburan tersebut ketika breakout. ADX juga boleh menunjukkan momentum divergence. Apabila harga menjadi higher high dan ADX menjadi lower high, terdapat divergence negatif atau non-confirmation. Secara umum, divergence bukan isyarat untuk reversal, tetapi sebaliknya amaran bahawa momentum trend berubah. Ia mungkin sesuai untuk mengukuhkan lagi stop loss atau mengambil keuntungan separa. Bila-bila masa, trend boleh mengubah aksara. Sudah tiba masanya untuk menilai atau menguruskan risiko. Divergence boleh membawa kepada trend continuation, consolidation, correction atau reversal seperti di rajah 6. Seterusnya, penggunaan ADX yang strategik. Harga adalah isyarat tunggal yang paling penting pada carta. Baca harga dahulu, kemudian baca ADX dalam konteks harga. Apabila sebarang indikator digunakan, ia harus menambah sesuatu di mana tidak dapat diberitahu dengan harga sahaja. Sebagai contoh, trend terbaik meningkat daripada tempoh penyatuan julat harga. Selain itu, breakout berlaku apabila terdapat crossing antara pembeli dan penjual pada harga di mana berlaku keseimbangan pengeluaran dan permintaan. Sama ada ia lebih banyak pengeluaran daripada permintaan atau lebih banyak permintaan daripada pengeluaran, ia adalah perbezaan yang mewujudkan harga momentum. Tambahan pula, breakout tidak sukar untuk dilihat, tetapi mereka sering gagal untuk maju atau akhirnya menjadi perangkap. Walau bagaimanapun, ADX memberitahu bila berlaku breakout yang sah dengan menunjukkan ADX yang cukup kuat untuk harga menjadi trending selepas breakout. Apabila ADX meningkat dari bawah 25 ke atas 25, harga cukup kuat untuk meneruskan breakout. Sekarang cara untuk setting ADX di TradingView. Yang pertama, masuk ke platform TradingView dan pilih satu saham. Sebagai contoh, saya memilih Hibiscus Petroleum Berhad. Kemudian, klik carta bersiri penuh dan akan terpapar carta untuk Hibiscus Petroleum Berhad. Seterusnya, klik di bahagian penunjuk dan strategi. Type Average Directional Index pada bahagian search atau cari dan terus tekan klik. Akhir sekali, garisan ADX akan muncul di bahagian bawah carta bersiri penuh. Ringkasnya, Average Directional Index adalah alat yang hebat untuk analisis teknikal dan menentukan kekuatan trend, sama ada ia naik atau turun. Pasangkan ia dengan indikator lain untuk menganalisis trend dan mencari masa yang baik untuk membuat pelaburan untuk diberikan status pasaran.
Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.